Didik TV KPM. Wah, cantiknya pemandangan ni. Cantiknya pulau ni. Mujur bawa teropong. Jauhnya lah pantai ni. Selamatlah naik kuda. Sempat juga sampai dekat pantai ni. Jom kita tengok ada pemandangan cantik tu. Dekat mana? Dekat mana tu? Di sana tu. Oh, pakai teropong baru nampak. Ush, cantik betul lah pantai ni. Oh, ada pulau dekat ujung sana tu. Ya. Kita dah masuk dalam kelas pembelajaran lah Ustazah. Ya. Murid-murid kita pun tertanya-tanya. Apa benda lah yang kita tengok pada hari ini. Baik, kita dah jemput semula murid-murid untuk bersama dengan kita pada hari ini. Okeylah. Baik Ustazah. Tadi kita dah tengok dah pemandangan yang cukup cantik di tepi pantai tadi Ustazah kan. Tapi Ustazah, kenapa Ustazah pakai teropong tu? Kalau tak pakai teropong, tak nampak ke? Okey, jadi di sini Ustazah ingin menekankan tentang konsep betapa kita walaupun kita boleh melihat, walaupun kita boleh menyaksikan, tetapi apa yang kita ada itu segalanya terbatas dan kita memerlukan satu alat ataupun bantuan untuk melihat sesuatu yang lebih jauh lagi. Jadi di sini kita ingin melihat bagaimana pula kuasa Allah. Bila kita mengatakan Allah itu bersifat dengan Ar-Raqib, Allah bersifat dengan Asy-Syahid, Allah mengawasi dan Allah menyaksikan sesuatu tanpa bantuan apa-apa alat sekalipun. Jadi anak-anak murid di rumah dan juga di talian, kita kena sentiasa bersyukur dengan apa yang telah Allah kurniakan kepada kita dan kita kena ingat bahawa Allah sentiasa ada dan mengawasi tindak tanduk kita. Ustazah, jadi apa dalil dia ataupun apakah bukti yang menunjukkan bahawa Allah itu mempunyai sifat Ar-Raqib dan juga Asy-Syahid? Baiklah Aiman, mari kita masuk kelas. Okey, silakan Ustazah. Okey, Ustazah akan meneruskan pelajaran pada hari ini. Anak-anak di rumah, jangan lupa pen dan buku catatan pendidikan Islam. Kita akan meneruskan pada hari ini pada dalil yang menunjukkan betapa Allah itu bersifat dengan Ar-Raqib dan Asy-Syahid yang kita ambil daripada petikan Al-Quran dan juga hadis. Baik, untuk dalil nakli yang pertama. Jadi Ustazah nak minta bantuan Aiman daripada murid-murid Ustazah di talian. Okey, siapa yang rasa-rasa sukarela nak memperdengarkan bacaan petikan ayat ini? Okey. Saya Ustazah Azizul Ustazah. Okey, baik Azizul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. Maksudnya, kemudian apabila engkau sempurnakan tempohku, mewafatkanku, menjadilah engkau sendiri yang mengawasi keadaan mereka dan engkau jualah yang menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Maidah. Alhamdulillah, tahniah, pandai Azizul membacakan, mengalunkan potongan ayat tadi. Apa kata kita bagikan juga penghargaan Aiman? Okey. Okey, kita bagi penghargaan wang besar, duit emas untuk Azizul. Baiklah, daripada dalil ini jelas menunjukkan bahawa Allah ini tadi adalah bersifat dengan Ar-Raqib. Allah mengawasi segala tindakan kita dan apa sahaja yang dilakukan oleh kita. Baik, kita lihat pula dalil nakli yang kedua daripada petikan hadis. Okey, dan ada siapa yang ingin bantu Ustazah untuk membacakan hadis ini? Okey, silakan. Okey. Dari nakli Allah Subhanahu Wa Taala Raqib, maksud Allah Abdullah bin As-Samad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, iman yang paling afdal bahawa engkau mengetahui Allah bersamamu walau di mana pun engkau berada. Riwayat At-Tabrani dan Abu Naim. Okey, terima kasih Syafiq. Baik, Aiman, kita bagi penghargaan. Terima kasih Syafiq atas bacaan tadi. Baiklah anak-anak. Okey. Allah bersifat dengan Ar-Raqib. Okay, bagaimana kita mengetahui Allah itu bersifat dengan Ar-Raqib adalah dengan cara kita sentiasa sedar dan kita sentiasa tahu
bahawa Allah ada bersama kita. Jadi sebenarnya dengan mengamalkan, dengan merasakan kehadiran Allah ini tadi dapat menjadi penghalang untuk kita melakukan sesuatu tindakan yang di luar batasan dan sentiasa beringat tentang apakah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Orang mukmin yang bertakwa sudah pastilah merasa takut kepada Allah. Dan seperti mana pada satu kisah iaitu Ibnu Umar yang mana menangis sehingga buta matanya asbab daripada merasa takut dengan Allah. Jadi seorang pemuda merasa pelik. Mengapa Ibnu Umar asyik menangis? Dia bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, mengapa kamu sering menangis?" Maka dijawab oleh Ibnu Umar, "Alangkah matahari pun turut menangis kerana takut kepada Allah." Maka anak-anak, hendaklah kita sedar ketika kita melakukan sesuatu, ada Allah yang sentiasa mengawasi kita. Baiklah, seterusnya, dalil nakli Allah bersifat dengan asyahid. Okey, dipersilakan ada murid-murid yang ingin membantu Ustazah. Okey, dipersilakan. Saya Ustazah Farouk. Okey Farouk, dipersilakan Farouk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Sadaqallahul azim. Maksudnya, bertanyalah, apakah sesuatu yang lebih besar persaksiannya? Katakanlah, Allah menjadi saksi antara aku dengan kamu. Surah Al-An'am ayat 19. Okey, ini dia pandai baca. Baik, Ustazah, Alhamdulillah. Tahniah Farouk atas bacaan sebentar tadi. Boleh kita bagi ganjaran kerana keberanian Farouk untuk mengalunkan bacaan. Baiklah, daripada ayat ini jelaslah bahawa Allah itu adalah selayaknya yang menyaksikan sesuatu. Dan ayat ini juga turut menjelaskan bahawa Allah itu menyaksikan bahawa antara aku dengan kamu, maksudnya antara hubungan sesama manusia, antara hubungan sesama dengan Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Allah itu Maha menyaksikan. Baiklah, kita pergi kepada dalil yang seterusnya. Dalam dalil ini Abu Hurairah telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, yang mana mafhum hadis ini maksudnya sesungguhnya seorang lelaki daripada Bani Israel telah meminta daripada salah seorang mereka untuk meminjam wang sebanyak 1,000 dinar. Maka dia pun mengatakan, datangkan kepadaku seorang saksi agar dia menyaksikan bahawa kamu telah meminjam daripadaku 1,000 dinar. Maka lelaki tersebut pun menjawab, cukuplah hanya Allah menjadi saksi. Jadi jelas di sini bukti yang menunjukkan bahawa setiap daripada kita, jika keimanan kita itu terletak hanya pada yang satu, maka kita tidak akan meragu-ragukan bahawa Allah sedang menyaksikan tiap sesuatu perbuatan yang kita lakukan. Baiklah, kita teruskan kepada sesi siapakah jutawan. Siapakah jutawan? Siapakah jutawan? Jadi untuk kali ini Ustazah ingin murid-murid meneka dalil yang diutarakan di sini adalah dalil untuk Ar-Raqib atau Asy-Syahid. Baik, untuk dalil yang pertama daripada surah Al-An'am ayat 19. Agak-agaknya dalil ini merujuk kepada Ar-Raqib atau Asy-Syahid. Siapa nak cuba? Saya Ustaz Danish. Okey Danish. Saya rasa dalil ini menunjukkan bahawa dalil Allah bersifat Al-Syahid. Okay, kenapa Danish kata ini adalah dalil Asy-Syahid? Sebab dalam ayat ini Allah berkata Qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah syahidun baini wa bainakum. Tanyalah apakah sesuatu yang lebih besar persaksiannya? Katakanlah Allah menjadi saksi antara aku dengan kamu. Okey, jadi sebenarnya Danish, sebenarnya murid-murid mudah sahaja untuk kita kenal pasti dalil untuk sama ada untuk membuktikan Allah itu bersifat Ar-Raqib atau Asy-Syahid. Apabila murid-murid dapat melihat perkataan syahadah ataupun syahidun. Ya, dua perkataan ini menunjukkan dalil ini adalah Allah bersifat dengan Asy-Syahid. Baiklah, kita pergi soalan yang kedua. Sebelum itu, jangan lupa untuk
memberikan ganjaran kepada Danish kerana keberaniannya. Okey, Tanya. Okey, dan kita pergi kepada soalan siapakah jutawan seterusnya. Baik, ini adalah surah Al-Maidah ayat 117. Rasa-rasa ayat ini merujuk kepada dalil Allah bersifat Ar-Raqib atau Syafiq Asy-Syahid. Okey Syafiq, tak sabar nampaknya Syafiq nak jawab. Apa dia? Jawapannya Syafiq. Jadi dalil tersebut menunjukkan bahawa dalil Allah bersifat Ar-Raqib Ustazah. Okey, macam mana awak tahu ini adalah Allah bersifat Ar-Raqib? Okay. Sebenarnya dalil tersebut boleh digunakan kepada dua-dua sifat Allah iaitu Ar-Raqib dan Syahid sebab dah ada perkataan Syahid dengan Raqib kat ayat dia. Oh, okey. Oh, Danish nampak di sini ada Ar-Raqib, di sini ada Syahid, ya. Okey, benar tu Danish. Benar tu Syafiq. Sebenarnya ini adalah ayat yang menunjukkan dalil kepada Allah bersifat dengan Ar-Raqib, dan boleh juga digunakan untuk Asy-Syahid. Baik, Aiman, tolong bantu Ustazah. Kita beri wang besar untuk Syafiq. Okey, baik. Okey, seterusnya, soalan yang seterusnya, dalil yang merujuk kepada potongan hadis mengenai apakah iman yang paling afdal. Baik, siapa nak cuba? Saya Ustazah. Faruq. Siapa tu? Okey, Faruq dulu. Okey, Faruq. Okay. Jawapan saya, dalil ini merujuk kepada Allah bersifat Ar-Raqib Ustazah. Allah bersifat dengan Ar-Raqib kerana Allah mengetahui apa pun yang kita lakukan walau di mana pun kita berada. Bagus. Betul tu Faruq. Kita bagi satu duit shilling untuk Faruq. Dan soalan yang terakhir, siapakah jutawan daripada potongan hadis yang menunjukkan Rasulullah telah bersabda mengenai seorang lelaki daripada Bani Israel tentang urusan peminjaman wang. Jadi di sini, apakah dalil yang bersesuaian sama ada untuk Allah itu bersifat Ar-Raqib atau Asy-Syahid? Ada siapa yang nak cuba? Saya Ustazah. Azizul Ustazah. Okey, Azizul. Dipersilakan Azizul. Jawapannya ialah dalil tersebut ialah dalil Allah bersifat Asy-Syahid. Asy-Syahid, kerana di sini jelas menyatakan Allah telah menjadi saksi. Okey, baik. Tahniah Azizul dan kita berikan ganjaran untuk Azizul. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok ganjaran-ganjaran kat sini menunjukkan bahawa murid-murid kita ni cukup cakna dan cukup faham apa yang Ustazah terangkan pada topik kita pada hari ini berkaitan dengan dalil-dalil berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu maksud Ar-Raqib dan juga Asy-Syahid. Baik, banyak lagi yang akan Ustazah kongsikan selepas ini. Apa saja yang akan kita percayai, pastikan ianya berdalil. Baiklah para penonton, setiap apa yang kita nak pegang dan kita percaya, pastikan ada dalil. Kita berehat seketika di Didik TV KPM. Didik TV KPM.